السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamatu Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Kita masih lagi membicarakan perkara yang berkaitan tentang amalan-amalan yang boleh mendapat husnul khatimah. Di antaranya qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Umamah radhiyallahu an. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca akan ayat kursi mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu, tiada menegahkan dia daripada masuk syurga melainkan bahawa ia mati. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis ni dalam kitab beliau Amalan Harian, iaitu nama kitab beliau Amalul Yaumi wa Lailah, hadis yang ke-100. Dan begitu Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid yang kedua, hadis yang ke-261, dan disebut dalam kitab Tuhfatuz Zakirin hadis yang ke-209 oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis ini bahawa Nabi SAW telah mengingatkan kepada umat dia supaya jangan meninggalkan membaca ayatul kursi tiap-tiap lepas sembahyang. Mana lepas sembahyang jangan tinggalkan baca ayat kursi. Tapi budaya orang kita Malaysia, lepas sembahyang dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu kemudian baca doa. Kemudian doa panjang. Zikir tak ada. Astaghfirullahalazim, Allahumma antas salam wa minkas salam, Al-Fatihah. Sedangkan riwayat yang paling kuat yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, yang mana Imam Abu Hatim berkata periwayat hadis ini adalah sahih belaka. yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Umamah Al-Bahili
bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi. Kenapa? Kelebihan membaca ayatul kursi ini, di dalamnya juga ada ismul azam, di antaranya kalimah ya hayyu ya qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, iaitu kita menyebut nama Allah yang disebut sebagai ismul azam. Iza du'iya ajaba, apabila kita seru nama ya hayyu ya qayyum ajaba, mestinya mustajab doa kita. Maksudnya selepas sembahyang kita membaca ayatul kursi, kerana dalamnya ada ismul azam, di antaranya ya hayyu ya qayyum, di antaranya ya hayyu ya qayyum, itu al hayyu al qayyum, maka segala permintaan kita dimustajabkan oleh Allah. Dan nama ayatul kursi juga kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada diri kita, kita seorang hamba Allah yang bersifat dengan sifat kekurangan. Kita mengantuk, kita terpaksa tidur, kita kalau penat terpaksa berehat, tapi Allah Subhanahu wa taala suci daripada sifat-sifat kekurangan, bersih, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maka Allah Subhanahu wa taala tanazzahallahu 'anil naqaisi, bersihnya Allah taala daripada sebarang sifat kekurangan. Yang mengantuk, yang tidur, yang letih ini kita. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat salbiyah, di antaranya mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Ya, ayatul kursi mengingatkan kepada kita tentang syafaat, tentang syafaat. Tidak ada yang boleh memberi syafaat illa biiznih, melainkan dengan izin Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Allah izinkan kepada Al-Quran boleh memberikan syafaat. Maka mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya yang boleh memberikan syafaat di antaranya diizinkan oleh Allah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas sembahyang ni dia akan memanjatkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang boleh memberi syafaat ialah Quran. Quran akan memberi syafaat pada hari kiamat besok kepada pembaca Quran, yang orang yang beramal Quran, Quran boleh memberi syafaat. Maka selepas itu dia akan suka membaca Quran. Di antara yang boleh memberi syafaat ialah puasa. Maka orang yang membaca ayatul kursi ini, ianya tidak akan mati, tidak akan masuk syurga kecuali mati. Sebab apa? Bila dia baca ayatul kursi, memberikan semangat kepada dia nak baca Quran. Bila dia baca ayatul kursi, dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia baca ayatul kursi, maka lidahnya sentiasa basah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia baca ayat kursi, maka dia nak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara puasa Isnin dan Khamis. Ini di antara kelebihan. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayatul kursi dubura kulli salatin maktubatin, setiap selepas sembahyang fardu, maka berlakulah perbincangan di kalangan ulama-ulama hadis, adakah disunatkan juga membaca selepas sembahyang sunat? Mana di dalam hadis ini menunjukkan umumnya, itu dubura kulli salatin maktubatin, tiap-tiap selepas sembahyang fardu jangan tinggalkan baca ayatul kursi. Sekiranya kita sembahyang sunat nak baca ayat kursi juga, maka membaca ayatul kursi selepas sembahyang sunat tidak terdapat mana-mana hadis yang jelas. Hanya ulama menyebut bahawa terpulang kepada orang yang sembahyang, kalau dia nak baca ke tak nak baca tidak ada halangan. Tetapi sunat muakkadah bagi orang yang sembahyang fardu, jangan ditinggalkan membaca ayatul kursi apa keadaan pun, dalam apa keadaan pun. Kalau imam di tempat kita suka meringkaskan Al-Fatihah, kita kena beri ingat dia kepada dia. Kita kena beri ingat kepada dia, Tok Imam jangan tinggalkan ayatul kursi, kerana ini terdapat hadis yang sahih. Terdapat hadis yang sahih. Lam yamna'hu, tidak menghalang akannya, min dukhulil jannati, daripada masuk syurga, illa an yamuta, melainkan dia meninggal dunia. Makna kelebihan membaca ayatul kursi. Dan terdapat di sana juga kelebihan membaca ayat-ayat al-kursi ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa ada
datang seorang yang telah mencuri tamar sedekah, mana zakat. Maka apabila ditangkap, dia kata, memang aku salah mencuri tamar sedekah ini, tamar zakat. Tetapi aku ingin ajarkan kepada kamu satu ayat yang tidak mengetahui akan kelebihan ayat ini dan yang manfaatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kamu nak tidur, bacalah ayatul kursi. Sesungguhnya sentiasa engkau berada dalam keadaan dipelihara oleh Allah dan syaitan tidak akan hampir dengan kamu sehingga waktu subuh. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dilepaskan orang yang ambil tamar sedekah ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, yang mengajar kamu itu ialah syaitan. Apa yang disebut itu benar, tapi yang mengajar itu adalah syaitan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang nak tidur membaca ayatul kursi, sentiasalah Allah Subhanahu wa taala memeliharanya sehinggalah di waktu subuh, sehingga masuk waktu subuh. Tapi yang mengajar tadi adalah syaitan. Apa yang diajar itu betul, tapi yang mengajar ialah syaitan. Kerana syaitan ni nak mengelakkan daripada ia ditangkap, maka dia pun mengajar satu amalan, bahawa amalan tersebut memberi manfaat bagi orang yang nak tidur. Dan begitu juga adalah hadis yang musalsal, sehingga Nabi SAW bahawa sesungguhnya jangan sekali-kali kamu tinggal membaca ayatul kursi sebelum kamu tidur, kerana mempunyai kelebihan yang begitu banyak. Kelebihan yang begitu banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, dan lagi riwayat daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ketika subuh, yakni pagi-pagi, mana seperti kita sekarang ni, waktu pagi-pagi selepas sembahyang subuh, baca zikir ini, Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta Rabbi, Allahumma lakal hamdu, ya Allah ya Tuhanku, lakal hamdu, bagi engkaulah segala kepujian, la ilaha illa anta Rabbi, tidak ada Tuhan melainkan engkaulah Tuhanku, khalaqtani, yang telah menciptakan aku, yang telah engkau ciptakan aku, wa ana abduka, aku ini adalah hamba engkau ya Allah, amantu bika mukhlishan laka dini, aku beriman dengan engkau ya Allah dalam keadaan ikhlas dalam agamaku, wa asbahtu ala ahdika, dan aku berpagi-pagi di atas perjanjian engkau. Nanti saya akan huraikan secara detail maksud zikir ini, sama seperti Sayyidul Istighfar yang ada di dalam kitab kita muka surat sebelah, iaitu kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala selepas sembahyang bahawa kita ini berada di bawah perjanjian, wa ala ahdika. Mana bila kita membaca wa ala ahdika, mengingatkan kepada kita segala apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah difardukan oleh Allah, apa-apa yang kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ini menunjukkan bahawa kita perlu melaksanakan segala syariat Allah, dan juga kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala segala perintah kita ikut, segala larangan Allah kita tinggalkan, dan membenarkan segala janji-janji Allah dalam keadaan kita benar-benar beriman dan mengharapkan redha Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tersirat dalam kalimah wa asbahtu ala ahdika, mana aku berpagi-pagi di atas perjanjian engkau. Mana kita berjanji sekarang ni segala syariat Allah kita patuh, segala apa yang diperintahkan oleh Allah kita tunaikan, segala apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu maksud wa asbahtu ala ahdika wa wa'dika wa atubu ilaika, dan aku bertaubat kepada engkau ya Allah. Bertaubat ini mastata'tu, sekadar mana yang kita mampu. Kita
mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala sifat kekurangan yang ada pada diri kita. Kita mengaku kita ni orang yang lemah, hamba yang lemah, tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang telah diberikan oleh Allah Taala. Oleh sebab itu ulama menyebut kalimah mastata'tu ini memberi maksud altazimu zalika bihasabi istita'ati wa qudrati. Aku akan ikut segala syariatmu ya Allah bihasabi istita'ati, berdasarkan kemampuanku ya Allah, kemampuan, wa qudrati, dan qudrah yang ada, menunjukkan kita bahawa kita ini mempunyai sifat yang lemah, sifat kekurangan. Sifat yang paling sempurna ialah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang paling sempurna ialah Allah, dan kita mengaku bahawa kita banyak melakukan dosa dan mengharapkan daripada Allah Taala supaya Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan petunjuk. Kalau Allah tak berikan kekuatan, tak sampai kita masjid negeri ini. Kalau Allah tak berikan daya dan upaya, maka kita tak dapat sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Oleh sebab itu kita mengaku mastata'tu, atas apa yang aku mampu. Dan seterusnya lagi, wa atubu ilaika mastata'tu min sayyi'i amali, dan aku bertaubat kepada engkau ya Allah mastata'tu ay muddata istata'ati, selama mana ku mampu. Daripada apa kita bertaubat? Min sayyi'i amali, daripada kejahatan amalanku. Kita minta Allah ampunkan dosa daripada segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa astaghfiruka li zunubi, dan aku memohon istighfar kepada engkau ya Allah li zunubi, bagi segala dosa-dosaku. Jadi wa atubu, aku bertaubat kepada engkau ya Allah daripada segala perbuatan yang buruk. Mana daripada perbuatan secara jasadi, barangkali kita telah melakukan perkara-perkara yang tidak baik di sisi Allah Ta'ala. Adapun istighfar ini ialah merujuk kepada dosa. Dosa di sudut mana? Dosa mata, dosa telinga. Adapun wa atubu ini, barangkali kita tempeleng orang, kita pukul orang, kita ambil barang orang tanpa kebenaran. Kita suka belik-belik hati orang. Kalau orang ni contohnya bukan harta dia, kalau bekerja ni suka tengok-tengok orang punya. Orang tak izinkan kita pergi usik-usik barang orang, kan? Haji Rahman kalau naik masjid tadi, nampak selipar orang, sepak-sepak selipar orang. Betul. Orang dah susun cantik-cantik kan. Udahlah terlambat, pergi sepak selipar orang. Pakcik tu punya cantik dah susun. Jeffrey, udahlah terlambat, contoh. Selipar tu pakcik tu susun, dia tak mau kat selipar dia basah. Kita pun sarung selipar dia, pergi ambil uduk. Basah selipar orang ni. Ada kita minta izin. Minta izin. Tak ada minta izin. Kalau nak ambil uduk, pergi ambil uduk dekat bawah. Kita pergi ambil uduk dekat sebelah ni, dekat tangga, kita pakai selipar orang. Jadi hamba Allah ni lepas kuliah, tuan-tuan tengok selipar dah beralih tempatnya, kemudian basah. Ini kita kena wa atubu ilaih. Lepas ni jangan buat lagi gitu. Jangan buat lagi. Kakak-kakak, makcik-makcik pergi surau, pergi ke masjid, memang sarung je selipar orang. Semayang berjamaah tu alhamdulillah baik, tapi perbuatan kita tu tak baik. Selipar kita ada, kita pakai selipar orang. Kalau nak basah, basah selipar kita lah. Apa perasaan orang? Kita pakai selipar orang basah, tambah kalau selipar tu bukan selipar Jepun. Selipar yang seperti kulit dan sebagainya, selipar ni memang dia jaga sungguh. Orang kita tak jaga dalam bab ni. Bila dia tak jaga benda ni, dia akan ditanya oleh Allah besok.
Sekarang kita menyesal, ya Allah, lain kali aku tak akan buat lagi. Ya Allah, aku sedekahkan pahala kepada orang yang aku telah pakaikan selipar dia tanpa kebenaran. Minta Allah ampunkan dosa. Wa atubu ilaih min sayyi'i amali. Itu mana sayyi'? Sayyi' amali. Wa astaghfiruka, aku minta ampuni kepada engkau ya Allah daripada segala dosaku, li zunubi, bagi dosa-dosaku, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati. Itu bukan anggota, bukan berbentuk perbuatan, tapi kita melakukan dosa bercakap, kerana dosa memandang, dosa berfikir benda tak elok, dosa dari sudut hati. Astaghfiruka wa astaghfiruka li zunubi fa innahu, maka sesungguhnya, hala sya'na, fa innahu, fa inna Allah, fa innahu ay fa inna hadzal amra, hadza amra sya'nun azim, perkara ini la yaghfiru, yang tidak akan mengampunkan segala dosa-dosa ni. La yaghfiru zunuba, digunakan jamak, zambun, zambani, zunub, mana dosa-dosa, banyak dosa, illa anta, melainkan engkau ya Allah. Merasakan begitu hampir, khitab kepada Allah menunjukkan bahawa hampirnya kita menyebut anta ya Allah, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa, Allah berikan kemaafan kepada kita. Ni barang siapa yang baca pagi-pagi, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosanya. Apa kelebihan dia? Kemudian maka sabdanya, maka Nabi SAW bersabda, barang siapa pagi-pagi membaca zikir ini, fa in mata fi yaumihi wajabat lahul jannatu wa in qalaha hina yumsi famata fi lailatihi wajabat lahul jannatu illa an yaqula amsaitu. Fa in mata fi yaumihi, jika matilah ia pada harinya. Contohnya tadi lepas sembahyang subuh kita baca zikir ini, meninggal dunia pukul 10 ni, contohnya meninggal dunia, wajib baginya syurga, patut dia mendapat syurga. Ai wajaba ai sabata, wajib ia dapat syurga, mana layak dia dapat syurga. Dan jika membaca pada ketika petang-petang, mana lepas sembahyang asar, maka mati pada malamnya, meninggal dunia waktu malam, lepas sembahyang asar baca zikir ni, lepas sembahyang isyak malam meninggal, wajib baginya syurga. Tapi kalau waktu petang, jangan baca asbahtu, maka di waktu petang kita tukar asbahtu menjadi amsaitu, melainkan ditukar asbahtu dengan amsaitu pada bacanya petang-petang. Jadi kalau waktu pagi baca asbahtu, kalau waktu petang amsaitu, mana berpetang-petang aku. Asbahtu, maka jadilah aku pada subuh ini. Asbaha yusbihu, asbaha ni disebut akhawatu kana, saudara kana, iaitu dinamakan nawasikh. Asbahtu memberi maksud sara, jadilah subuhku ini. Maknanya asbahtu, aku jadikan subuh aku ini, mana pagi-pagi ini aku mengaku kepadamu ya Allah bahawa sesungguhnya aku ini berada di bawah perjanjian engkau dan janji-janji engkau ya Allah. Kalau petang nanti dia baca amsaitu, amsaitu. Jangan di waktu petang baca asbahtu. Ada setengah orang baca doa, baca doa waktu maghrib, dia baca asbahtu. Saya dengar sendiri, Tok Imam hafiz tapi tak belajar bahasa Arab, sekadar hafizul Quran, saya hafal Quran tapi tak tahu bahasa Arab. Kalau Allahumma inna nas'aluka, dia baca Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika.
Tak tahu yang mana subuh, yang mana petang. Kalau waktu petang baca amsaitu ataupun amsaina. Kalau waktu pagi asbahtu ataupun asbahna ala fitratil Islam. Ini benda basic. Benda-benda yang mudah. Benda-benda yang mudah. Benda-benda yang mudah. Kadang-kadang ada orang, saya ada dengar ada Bilal ni baca hadis Nabi SAW, tapi ujungnya dia baca amin. Nabi, dia riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW berkata, barang siapa berkata-kata ketika khatib baca khutbah, maka sia-sialah dan laralah Jumaat ni, amin, dia kata. Orang baca au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin itu maknanya perkenan ya Allah. Jadi perkenan kalau ya Allah, laralah sembahyang kita, laralah Jumaat. Tak kena. Tak kena. Amin itu ada tempatnya. Sadaqallahul azim ada tempatnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bacaan yang ketara di sudut mana dia. Kena jaga betul-betul. Kalau nak baca doa, pastikan ganti nama itu betul. Ganti nama itu betul. Jadi waktu petang, pacik-pacik, macik-macik, jangan baca asbah tu, maka tukarlah amsaitu dengan amsaitu pada bacaan petang-petang. Jadi bermula pagi ini kita membaca Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana abduka amantu bika mukhlishan laka dini wa asbahtu. Nanti kalau petang pula Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi khalaqtani wa ana abduka amantu bika mukhlishan laka dini wa amsaitu ala ahdika wa wa'dika wa atubu ilaika mastata'tu min sayyi'i amali wa astaghfiruka li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. La yaghfiru zunuba illa anta. Ini kalau orang mengaji ilmu nahu, istisna manfi. Istisna manfi. La yaghfiru zunuba illa anta. Tak ada dalam dunia ni yang boleh mengampunkan dosa. Kita nafikan semua, tak boleh ampun dosa. Illa anta. Illa anta, melainkan illa anta Allah, melainkan kau ya Allah. Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Ataupun istisna yang dinamakan istisna manfi. Mustasna iaitu la ilaha illa anta. Bila kita rasa kita tidak ada, la yaghfiru zunuba, asalnya yaghfiru zunuba, mana Allahu yaghfiru zunub, anta taghfiru zunub, engkau lah yang mengampunkan dosa. Tapi nak menunjukkan bahawa Allah sahaja yang boleh mengampun dosa, orang lain tak boleh ampun dosa. Orang lain tak boleh ampun dosa. Makhluk tidak dapat mengampunkan dosa kita melainkan Allah. La yaghfiru zunuba illa anta. La yaghfiru zunuba illa anta. Dan seterusnya lagi. Dan riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari ni dia ada alif lam. Imam Muslim tak ada alif lam. Dari sudut penulisan, Al-Imam Al-Bukhari nisbah kepada Bukhara. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Muslim tak ada alif lam. Dan Imam Nasa'i, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, mana barang siapa berkata ataupun membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, ialah yang esa. Allah lah yang esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya.
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba-Nya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah, dan Nabi Allah Isa hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kenapa kita baca sedemikian rupa? Hadis ni adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni, hadis yang ke-3435, Imam Muslim hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28. Manakala kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata min ayyil abwabis samaniyati sya'a, min ayyi abwabil jannati as-samaniyati sya'a. Maksudnya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Nya dan rasulnya, dan Nabi Allah Isa itu hamba-Nya dan anak kepada hamba-Nya, iaitu Maryam. Dan kalimah Allah yang telah Allah tiupkan kepada Maryam, dan juga waruhum minhu, iaitu malaikat daripadanya, malaikat Jibril. Sesungguhnya syurga itu hak dan neraka itu hak, nescaya Allah masukkan ia ke dalam syurga daripada mana pintu-pintu syurga yang 8 mengikut apa yang dikehendaki. Mana dimasukkan Allah Ta'ala daripada pintu syurga yang 8 yang dikehendaki. Mana-mana pintu boleh masuk daripada pintu syurga yang 8. Ini bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Nabi Allah Isa dalam bacaan ini? Wa anna Isa Abdullah. Ulama hadis menyatakan bahawa sesungguhnya ditentukan Nabi Allah Isa di dalam bacaan ini kerana menyaksikan bahawa Nabi Allah Isa alaihi salam dan Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah menjadi Rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi Rasul yang terakhir. Mana fatrah, period tempoh di antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa ni itulah yang terakhir Rasul. Lama kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita menyaksikan bahawa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, dan Nabi Allah Isa itu adalah merupakan hamba Allah dan anak kepada hamba perempuannya, iaitu Maryam alaihassalam, iaitu anak Maryam alaihassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, "Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi al-nar." Barang siapa yang mengucap kalimah asyhadu, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, nescaya Allah haramkan ia daripada masuk neraka. Daripada masuk neraka. So ulama yang terkenal Syekh Hasan Ayyub rahimahullah taala telah mengarang satu kitab yang bernama Rihlatul Khulud, penggambaraan kepada tempat yang kekal selama-lamanya. Syekh Hasan Ayyub rahimahullah ta'ala, seorang ulama Azhar yang alim, mengarang kitab yang bernama Rihlatul Khulud, penggambaraan ke tempat yang kekal abadi. Syekh menyatakan bahawa berdasarkan hadis yang kita baca ini,
iaitu menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang menyaksikan, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ilal maryam wa ruhun minhu, dan wa anna jannata haq, syurga itu sebenar, wa anna nara haq, dan neraka itu sebenar, nescaya Allah masukkan ia ke dalam syurga, ala ma kana minal amal, atas apa yang telah diamalkan. Apa yang telah diamalkan. Ini menunjukkan, daripada hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, nescaya akan masuk syurga. Oleh sebab itu dimuatkan amalan ini menunjukkan bahawa barang siapa yang nak mendapatkan husnul khatimah, syaratnya jangan sekutu Allah. Oleh sebab itu bacaan dalam hadis ini mengajarkan kepada kita mentauhidkan Allah Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah, barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, nescaya masuk syurga. Wa man mata yusyriku bihi syai'a, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dakhala an-nar, masuk neraka. Rawahu Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terdapat dalam sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah masuk ke atas seorang laki-laki. Laki itu dalam keadaan nazak. Mana diberitahu kepada Nabi SAW ada seorang sahabat ni dalam keadaan nazak, maka Nabi SAW pergi ziarah dan telah menghampiri sahabat ini dalam keadaan dia nak sakratul maut waktu nazak ni. Nabi SAW tanya soalan, menanyakan beberapa soalan kepada sahabat ini. Di antara soalannya, kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati sekarang ni? Qala ajidu akhafu zunubi wa arju rahmata rabbi. Wahai Rasulullah, sekarang ni aku dapati aku cukup takut tentang dosa yang telah aku laku sebelum ini, dan aku dapati sekarang aku mengharapkan rahmat Tuhanku sahaja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mawtini illa a'tahu Allahu ma raja wa ammanahu mimma yakhafu. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkumpul dalam hati hamba Allah dua perkara ini, fi hadzal mautin, di tempat ini, illa a'tahu Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maknanya tidak akan berkumpul dua ini, takutkan dosa, harapkan rahmat waktu menghadapi sakaratul maut, melainkan Allah berikan kepadanya apa yang diharapkan dan Allah amankan apa yang ditakutkannya. Allahu Akbar. Jadi di antara saranan Nabi SAW, kekalkan bacaan yang diajar oleh baginda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna wan nara haqqun. Setakat itu. Ujung tu ada khalahul, tak, jangan baca. Setakat itu. Siapa baca ni, ada khalahullahul jannata, nescaya Allah masukkan ia ke dalam syurga, min ayyi albuwabis samaniyati sya'a, mana-mana pintu syurga yang 8 yang dia nak masuk, ya Allah boleh masuk. Seterusnya lagi, mana kitab ni banyak amalan. Kalau kita beramal, tak ada masa, orang kata. Kitab ni banyak amalan. Oleh sebab itu ulama menyatakan, di antara tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalan kita ini,
istizlaluhu bizilali rahmanihi. Kalau kita nak tahu Allah Subhanahu wa taala terima segala amalan kita, petandanya istizlaluhu bizilali rahmatih, maka telah dinaungkan oleh Allah dengan naungan rahmatnya. Bila waktu menghadapi sakaratul maut contohnya, Allah telah naungkan dengan naungan rahmatnya, dipermudahkan menghadapi sakaratul maut dan dapat mengucap kalimah syahadah Allahu Akbar. Ini tanda telah dinaungi. Di antara tanda telah dinaungikan oleh rahmat, iaitu dinaungi rahmat Allah Ta'ala, ulama menyebut man wuffiqa lizikri faqad utiya mansyural wilayah. Barang siapa yang ditaufikkan oleh Allah, hamba Allah ni suka berzikir, maka telah diberikan ia kedudukan wali di sisi Allah Ta'ala. Manakala kita ni suka baca Quran, suka berzikir, suka beristighfar, suka berdoa, zikir-zikir dalam kitab ni banyak, kita suka berzikir, kita suka berdoa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda Allah telah naungikan dengan rahmat. Allah telah naungikan dengan rahmat, sebagaimana yang disebut oleh ulama, man wuffiqa lizikri faqad u'tiya mansyural wilayah. Barang siapa yang telah ditaufikkan oleh Allah, suka berzikir, suka baca Quran, suka berdoa, suka beristighfar, sungguh Allah telah berikan kedudukan wali. Mansyural wilayah, tersebar wilayah kewaliannya yang diberikan oleh Allah. Dan seterusnya lagi. Kalau ikut kitab ni, tak ada masa nak tengok handset. Makcik-makcik semua dah tukar handset lain dah. Tukar Nokia lama. Yang ada, yang boleh kita baca hanya mesej je. WhatsApp tak ada, semua tak ada. Tak ada Facebook, tak ada apa semua. Yang ada mesej je. Itu boleh berzikir. Kalau masuk Facebook, WhatsApp apa semua, zikir amalan ni sekadar termaktub dalam kitab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Nasa'i, barang siapa membaca, sama saja bacaan ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun. Hanya dia ada beza sedikit di atas. Yang di atas ada wa ibnu amatihi, yang bawah tidak ada. Tapi dua-dua riwayat yang sahih. Siapa baca ni, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana alaihi min amalin aw min abwabil jannati samaniyati ayyatuha sya'a, ataupun ayyataha sya'a. Dimasukkan dia, Allah Ta'ala, akan syurga atas barang ada atasnya dengan amal. Siapa baca ni, InsyaAllah Allah masukkan dalam syurga dengan syarat, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Hasan Ayyub dalam kitab beliau Ar-Rihlatul Khulud ni. Hendaklah kita mentauhidkan Allah, tak ada syirik, tak ada melakukan syarikul bari, ada sekutu bagi Allah dari sudut perkataan dan apa pun daripada sifat Allah, zat Allah, af'al Allah, kita betul-betul tauhid, nanti Allah masukkan ke dalam syurga. Bila baca tu kena tauhid yang mantap. Daripada apa pintu syurga yang 8, apa yang dikehendakikannya. Mana-mana pintu syurga yang 8 itu, mana-mana pintu dia nak masuk, diizinkan oleh Allah. Kelebihan orang yang mati dalam keadaan bertauhid ini. Dan lagi bacaannya. Dan riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala Allahumma rabbas samawati wal ardi, Allahumma, mana barang siapa yang membaca
Allahumma, ya Allah. Allahumma tu mana ya Allah. Rabbas samawati wal ardi, Tuhan langit-langit dan bumi. Wa alimal ghaibi, Allahumma ya alimal ghaib, yang mengetahui pada ghaib. Jadi Allah Ta'ala ialah alimul ghaib ataupun al-alim. Kita tak boleh nisbahkan Allah al-allamatu. Manusia boleh. Contoh kita sebut qala al-alim al-allamatu, Syekh Daud Patani. Al-allamah tu banyak alimnya, tapi dekat Allah Ta'ala kita tak boleh sebut al-allamatullah. Tak boleh. Allamatullah tak boleh. Sebab apa? Maka ulama-ulama bahasa Arab ni, ulama nahwu menyebut sebab allamatu ni ada tanda muannas, maka tidak sesuai kita nisbahkan Allah dengan muannas, dengan perempuan. Walaupun tak itu menunjukkan bukan taknis, tetapi kerana ada ta taknis, maka tidak sesuai dinisbahkan kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh sebut allamatu. Dan kita tak boleh nisbahkan Allah al-arif pun tak boleh. Al-arif wallah tak boleh. Kerana orang al-arif ni didahulukan dengan jahil. Tuan Hakim boleh sebut yang arif, sebab sebelum ni dia tak pandai, sebab pengalaman dia jadi pandai. Oleh sebab itu dinamakan al-arif. Al-arifu billah, wali Allah kita kata al-arifu billah, yang arif dengan Allah. Sebab sebelum ni dia tak tahu, tak kenal Allah. Selepas dia belajar beramal sehingga al-arifu billah, dia kenal dengan qudrah Allah, dia kenal dengan kehendak Allah, dia kenal dengan keredaan Allah, dia kenal dengan maghfirah Allah, maka dia kenal dengan keampunan Allah, dia suka beristighfar, dia kenal dengan kelebihan limpahan rahmat Allah, maka dia suka subhanallah, dia berzikir, dia baca Quran, dia berpuasa semua. Itu al-arifu billah. Tapi Allah tidak boleh disebabkan al-arifu, kerana orang yang arif ni didahulu dengan jahil. Yang sebut al-arifu, Allah tidak boleh disebabkan dengan al-arifu. Begitu juga Allah tidak boleh disebabkan al-allamatu, tapi alim, al-alim, al-alim ataupun al-alim. Alim al-ghaibi, Allah yang mengetahui benda yang ghaib. Wasyahadati, alim asy-syahadah. Anni a'hadu ilaika, sesungguhnya aku berjanji kepada engkau ya Allah, fi hazil hayati dunya, di kehidupan dunia ni aku berjanji ya Allah, anni ashhadu, sesungguhnya aku nak saksi, alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah yang esa, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau, wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba engkau dan rasul engkau. Fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, in takilni, jika engkau serahkan daku, ila nafsi, kepada nafsuku, tuqarribuni, yang menghampirkan aku, minasyari, kepada kejahatan, wa tubaiduni, dan menjauhkan aku minal khairi, daripada kebaikan, wa anni la asiqu, aku tak percaya ya Allah. Mana kita minta supaya jangan serahkan diriku ini mengikut nafsu. Kalau nafsu ni nanti dia suka buat benda tak baik, dan dia akan jauh daripada melakukan amal soleh, suka buat jahat. Aku tak mampu ya Allah, la asiqu, aku tak percaya, aku serahkan kepada engkau ya Allah. Jangan serahkan diriku ini kepada nafsu. Allahumma fa innaka in takilni ila nafsi tuqarribuni minasyarri wa tubaiduni minal khairi wa anni la asiqu illa bi rahmatika, aku tidak percaya melainkan dengan rahmat engkau ya Allah. Bi rahmatika, bi auni rahmatika, illa bi rahmatika, melainkan dengan bisababi rahmatika, melainkan dengan pertolongan rahmat engkau ya Allah yang boleh selamatkan aku. Faj'al li 'indaka ahdan, jadikanlah bagiku di sisi engkau satu perjanjian. Wah, kita berjanji, jadikan perjanjian. Apa dia?
tawaffini matikanlah aku ya Allah padanya, pada perjanjian tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berjanji atas mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan menyalahi janji. Setakat itu dia punya zikir kita ataupun doa kita. Kalau kita baca zikir ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa qala Allahu azza wa jalla lil malaikati, melainkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inna abdi ahida indi ahdan, sesungguhnya hambaku telah berjanji kepadaku satu perjanjian. Apa perjanjian dia? Allahumma rabbas samawati wal ardi wa alimal ghaibi wasyahada anni a'hadu ilaika fi hadhil hayatid dunya. Ini janji dia. Anni ashhadu an la ilaha illallah wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ini perjanjian dia. Wahai malaikatku, hambaku telah berjanji dengan aku, fa'aufuhu iyahu, tunaikanlah segala janjinya. Fayudkhilullahu azza wa jalla al-jannata, fayudkhilu, adkhala yudkhilu, fayudkhilullahu azza wa jalla al-jannata, maka Allah telah memasukkan ianya ke dalam syurga. Allahu Akbar. Dengan baca ni sudah menjadi perjanjian. Setiap kita baca ni, kita telah berjanji dengan Allah, aku tak akan sekutu engkau ya Allah, dan sungguh Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Setiap kita berjanji, besok perjanjian kita ini Allah suruh malaikat tunaikan janji dia, masukkan dia ke dalam syurga-Ku. Allahu Akbar. Ini bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal telah menyebut dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Yang Musnad Imam Ahmad ni disusun berdasarkan huruf alif, ba, huruf hijaiyah. Ini kelebihan Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad telah memuatkan dalam kitab beliau Musnad, hadis ni telah diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kedudukannya marfu'. Marfu' ni dalam hadis marfu' iaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di sudut perkataan atau perbuatan ataupun persetujuan. Itu nama ada marfu'. Contohnya, qala Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sekian, ini marfu'. Ataupun dari sudut disebut bahawa sesungguhnya contoh para sahabat menyebut sunnatu as-sunnah yaumal jum'ah, iaitu ghuslun. As-sunnah, sunnatu Rasulillah yaumal jum'ah ialah ghuslun. Contoh, ialah sunnah pada hari Jumaat ialah mandi. Contohnya, iaitu mandi hari Jumaat. Maka kalimah sunnah itu menunjukkan hadis itu marfu' walaupun tidak disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya hadis ni disebut contohnya an juga hadis ini terus diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin nabi. Ataupun disebut, tidak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kami telah diperintahkan melakukan sekian-sekian. Itu menunjukkan juga hadis itu adalah marfu', bermakna Nabi yang perintahkan. Kami telah dilarang melakukan sekian-sekian, kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa sesungguhnya Nabi yang larang. Ini pembahasan dalam hadis marfu'. Kedudukan hadis ini hadis marfu' yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sambung lagi kita. Kelebihan baca ni bermakna kita telah berjanji kepada Allah Taala, dan besok di akhirat maka Allah perintahkan supaya tunaikan janji ini, masukkan ke dalam syurga. Dalam riwayat yang lain juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa iza qala zalika, apabila hamba Allah baca zikir ni, taba Allahu alaiha tabi'an, maka Allah telah simpankan bacaan ni dan dimeteraikan.
wa wada'aha tahtal arsy, dan Allah simpan di bawah arasy-Nya. Fa idza kana al-yaumal qiyamah, apabila tiba hari kiamat, nada munadin, maka ada satu seruan yang berkata, ainal ladzina lahum indallahi ahdun, siapa yang ada janji dengan Allah, sila tampil ke hadapan. Fayaqum, maka mereka ini bangun. Fayudkhilul jannah, maka Allah masuk ke dalam syurga. Sebagaimana doa selepas mengambil uduk juga disimpan oleh Allah. Besok di akhirat banyak pahala. Mana datang pahala ni? Rupanya doa mengambil uduk. Saya dah baca menerusi kitab Hidayatus Salikin, bila rujuk kita Hidayatus Salikin. Begitu juga zikir ini, sekali kita baca, Allah simpankan. Tiba-tiba di akhirat kita tengok, mana datang pahala banyak ni? Rupanya zikir ini adalah satu perjanjian yang Allah akan serahkan di akhirat. Besar kelebihannya. Sama lagi kita. Kata Suhail, maka aku khabarkan Abul Qasim Ibnu Abdul Rahman bahawasanya Aun, bukan Auf. Hadis ni adalah diriwayatkan daripada Suhail Ibnu Abi Saleh wa Abdullah Ibnu Usman Ibnu Husaim daripada Aun Ibni Abdullah. Maknanya sesilahnya sampai kepada Aun Ibni Abdullah. Aun Ibni Abdullah meriwayatkan daripada Utbah Ibnu Mas'ud, dan Utbah Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Maka susun jalur hadis ni, Aun Ibnu Abdullah daripada Utbah Ibni Mas'ud daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah ini. Jadi diceritakan bahawa Abu Qasim Ibnu Abdullah, bahawasanya Aun Ibni Abdullah yang meriwayat hadis ni, berkhabar akan daku, dia beritahu kepada aku, mana Aun Ibnu Abdullah ni, bagian dan bagian, begini, kaza wa kaza. Maka berkata ia, tiada pada ahli kami seorang jariah, tak ada dalam keluarga kami walaupun seorang hamba yang perempuan, melainkan membaca ia akan doa ini di dalam biliknya. Mana ahli keluarga saya, termasuk orang gaji ke, termasuk hamba abdi, tak tinggal membaca doa ini. Maknanya adalah digalakkan kita, bagi diri kita dan ahli keluarga kita beramal dengan amalan ini, kerana akan disimpan oleh Allah Ta'ala dan diserahkan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Besar kelebihan zikir ini. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita ni pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Rasulullah kalimullah wa a'la anbiya'illah. Rasulullah Safiyullah Imamul Muttaqin Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Atana rahmatul muhdah فآمنا به يا الله فوفقنا وأكرمنا بحسنى والرضا يا الله. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. إلهي عافنا جمعا
من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي وادنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. Apa yang kita pohonkan kehadrat Allah Ta'ala, yaitu wa anzilna bi firdausin, tempatkanlah kami ya Allah di dalam syurgamu bi qurbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di sisi nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa? Linanzur wajhakal baqi, sehingga kami nampak terpandang wajahmu ya Allah yang kekal. Bihubbil Mustafa ya Allah, dengan sebab cintanya kami dengan kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mustajabkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.